والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nazim masjid dan jatuh kuasa, tuan imam dan ketua masjid, tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah, syukurkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sebab tidak sia-sia ini kita masih dipilih, masih lagi ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang sentiasa ke masjid. Dulu bila mula-mula PKPP dulu kan, saya banyak kali kena kapi kan, sebab dia kata saya larang pergi masjid. Saya kadang-kadang saya jelaskan sikit. Jabatan agama ni jabatan pelaksana yang keluarkan dasar ni sama ada mufti atau majlis agama. So kalau mufti kata tak boleh sembahyang, saya suruh tak sembahyang. Tapi mufti tak pernah nampak mengarah jabatan agama pernah laksana kan. Tapi tak apalah, saya rangkul suatu tanda. Tuan-tuan yang risau, saya faham, tuan-tuan tak faham. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok dalam PKPP Negeri Sembilan, dalam setiap hari semua kita beri. Orang lain beri sikit, kita tak beri banyak, ya? Alhamdulillah, tuan-tuan pun patuh. Mudah-mudahan tak adalah penyakit ni tersebar pada masjid. Kita tak nak satu hari besok kita pula tak boleh semayang dulu. Sebab tu kita minta tolong tuan-tuan jaga tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, kita pun tak boleh ceramah lama-lama. Isyak kita berhenti. Sebab arahan tu pengarah jabatan agama keluarkan. Kita akan kita pula nak lawan. Jangan, saya tak berani lawan pengarah jabatan agama. 5 halangan yang menjadi kendala bagi pembentukan insan saleh. Apakah halangan menyebabkan kita ni tak soleh? Kadang-kadang kita fikir soleh ni banyak amal, belum lagi. Jadi malam ni saya bacakan kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Nasrul Ibad. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laula khamsu khisal la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalau andai kata tiada 5 perkara ni, nescaya seluruh manusia itu menjadi soleh. Yang pertama, sebab ada benda ni orang tak soleh. Yang pertama, al-qana'atu bil jahl. Rasa berpada dengan kejahilan. Dia tak apalah jadi jahil. Dia tak nak belajar kan? Jahil. Maka apabila orang alim sebut, dia melawan. Bila orang alim sebut, dia melawan. Ini orang yang jahil. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh biarkan diri kita jahil. 2-3 hari baru ni ada orang muda datang ke saya, Ustaz, boleh tak saya belajar melalui YouTube? Saya kata, ambil maklumat melalui YouTube boleh. Nak amal, jumpa Ustaz dulu. Jumpa tu guru dulu. Ni ramai orang beramal guna YouTube juga. Dia video, gambar ni semua boleh ubah. Ni muka saya ni pun silap cara kena ubah kan. Kita engineer baik-baik ni umpama yang pakai serban ni pun contoh hanya tuan kan. Sekarang ni Elofa dengan Biuris ada masalah. Katalah wallahualam. Kan tiba-tiba saya ceramah macam ni. Dah dia ambil gambar saya, dia ambil gambar Elofa. Tak rasa. Padahal saya pun tak pernah jumpa makhluk tu. Jadi saya beritahu tuan kalau guru, jangan guru begitu. Guru betul datang program-program di masjid, program-program di pondok-pondok, kan? Nak belajar terang-terang. Sebab jahil ini tuan-tuan, dia memberi musibah. Dalam Hakim kata Allah yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah murka setiap ilmuwan dalam bidang dunia tetapi dia jahil tentang ilmu-ilmu akhirat.
Cuba tuan-tuan tengok sekarang orang yang dalam bidang dunia cakap hal agama. Betul kan? Ramai tuan-tuan jumpa orang macam ni. Ramai dia cakap mengalahkan Syekhul Azhar tuan. Ramai. Dan kita pun terpesona tuan. Terpesona dengan pakaian dia, terpesona dengan ucapan lembut dia. Ni pun nak kena jaga-jaga kan. Ialah ilmunya dalam bidang duniawi itu kita menghormati. Yang mana kita pakai. Kan? Contohnya tentang vaksin ni nanti. Kan, vaksin COVID-19 yang mula lah besok tu. Ramai yang jadi hero ni tuan. Maka tuan-tuan dengarlah cakap orang pandai. Kan? Dengar cakap orang pandai. Jangan kita dengar cakap orang tak pandai. So, walau bagaimana pandai pun kita dalam hal-hal duniawi, Allah marah kalau tak tahu hal agama dia. Allah marah kalau tak tahu hal agama dia. Sebab tu tuan-tuan, saya sekarang ni merancang nak buat satu masjid binaan kayu di Taman Budaya di Kerachi tu. Jabatan Agama dapat 5 ekar tanah kat situ. Kita nak naikkan masjid kayu. Puih mencari tukang kayu. Rupa dah pupuih tuan-tuan. Kalau orang sini ada, tuan-tuan beritahu saya. Kan? Manalah tahu. Tapi kalau setakat potong kayu, gerigi kayu, lepas tu skru pakai screwdriver, tak payah tuan-tuan. Sebab kita nak buat masjid ini tak ada pakai paku. Dia pakai tanggam dengan pasak je. Tiang ni 20 moluk nak buat tuan-tuan. Kalau ni agak 20 moluk tuan-tuan. Lebih kurang lah. Besar sikit lah ni. Bila kita tanya tukang-tukang buat masjid lama-lama tu lah, sejarah-sejarah dia, kan? Dia bukan orang jahil. Masa dia buat tu, dia tahu apa ayat nak diukir. Dia tahu macam mana nak menentukan kiblat. Dia tahu dia punya fadilat-fadilat masjid. Dia tahu falsafah-falsafah. Dia bukan orang jahil. Orang sekarang ni jahil kan. Buat rumah, jamban nukik ruang tamu. Kan di rumah moden kan macam tu. Tuan-tuan, ada separuh rumah di Seremban tu jamban ni tak ada bumbung. Pendek kata kalau drone naik atas nampak dia sedang tuan. Tu kat Seremban tu. Terpaksa pula tambah bumbung sendiri. Masya Allah. Kalau orang jahil ni buat kerja tuan-tuan, musibah betul kita dia buat. Betul tuan? Tuan-tuan jangan tak setuju, saya balik. Saya ni cepat mengaju. Jadi orang yang mahir dalam bidang apa pun di dunia ini, Allah marah dia kalau dia tak tahu hal ehwal akhirat dia. Yang fardu ain khususnya dalam masalah fiqh atau dalam masalah akidah ataupun dalam masalah tasawuf, semua itu ada fardu ain. Fardu ain ni bukan dalam bidang fiqh saja. Hari ni bila kita kaji-kaji, banyak tumpuan diberi kepada ilmu fiqh dan isu-isu semasa. Sekarang ni saya semak balik program takmir. Program takmir saya semak balik. Sebab kita dapati tak banyak orang yang mengajar tentang ilmu tauhid. Bila banyak tak belajar ilmu tauhid ni tuan, dia tak belajar sifat 20, dia tak memahami apa yang terkandung aqaid dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, dia tak pakai cakap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tak belajar ompek sifat wajib, ompek sifat mustahil, satu sifat yang harus dan lawannya, dia tak belajar yang tu. Ini ramai ni. Tapi kalau bercakap ayat Quran ni tuan-tuan cair. Tapi oleh kerana kita semua ni tak belajar ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah sifat 20 tu, maka tuan-tuan keluar terhambur di mulut-mulut mereka. Kita tak perlu dah bimbingan Muhammad SAW. Kita boleh dapat ilmu tauhid daripada Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Hanya semata-mata dia belajar Asma'ullah Al-Husna. Contohlah. Mungkin untuk guru tu cakap betul ni, anak murid bawa cerita lain. Kan? Dia belajar bahawa Allah Ta'ala sifatnya alim, kata. Mula dia torang aja. Kan bila torang ni tuan, kita tak belajar ilmu tauhid.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah ikatan-ikatan iman yang ada dalam tu? Kita tak tahu. Kita sebut dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Sini alhamdulillah lah. Kokar baca empat Ada surah-surah masjid dah mula tak pakai tu. Dia kata Negeri Sembilan ni banyak betul masalah Masuk PKPP ni tuan, nampak Negeri Sembilan anda. Satu, sembahyang Jumaat. Negeri Sembilan lama dah fatwakan tuan, zaman Syekh Ahmad lagi dalam kitab Ifadah yang dia tulis. Dia membolehkan sembahyang Jumaat dalam keadaan-keadaan di mana penduduk ni tak cukup syarat, boleh buat kalau ada 2 orang. Boleh buat kalau ada 4 orang. Baru-baru ni kan semua pakai macam tu. Anda orang Negeri Sembilan tuan. Tuan yang bukan Negeri Sembilan datang Negeri Sembilan, jangan pandang rendah tu. Satu lagi tuan-tuan, sembahyang tarawih 10. Kan? Zaman PKPP ni, bulan Ramadan itu, Mekah pun sembahyang 10. Betul tuan-tuan? Nampak tu, orang Negeri Sembilan dah koyok nampak. Sebab tu tuan-tuan, hati-hati sikit kita dalam kita apa orang kata berhujah dengan ilmu ini. Sebenarnya tak ada faedah benar pun tuan-tuan kita nak melampau-lampau dalam hal itu. Tapi maknanya kita kena belajar fardu ain. Tuan-tuan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Hebat-hebat lakon tuan. Teruskan. Teruskan. Tetapi taklah bermakna benda tu indah kalau kita tak menjiwai apa kandungan akidah dalam tu. Sebab tu tuan, fardu ain dalam ilmu tauhid ni kena diselesaikan. Fardu ain dalam ilmu tasawuf pun kena diselesaikan. Paling tidak kata para ulama sufi, paling tidak ilmu fardu ain ni dalam ilmu tasawuf tu paling tidak habis kitab Minhajul Abidin. Kan dia ada 7 aqabah kan. Yang bermula daripada aqabah ilmu sampai kepada aqabah syukur. Barulah kita faham rupanya ibadah ni apa tuan-tuan. Kalau tak habis lara macam tu kan. Itu fardu ain dalam ilmu tasawuf. Fardu ain dalam ilmu fiqh yang kita nak buat ialah yang selama ni kita belajar kan cukup memadai untuk yang kita nak buat. Hari ni kita belajar untuk kita nak debat. Itu problem tu. Faham tuan-tuan? Nama pun ilmu fardu ain. Maknanya kita nak praktis. Dapat tahu belajar satu daripada guru yang sah, daripada sumber yang sah, buat jelah. Buat terus. Dan pegang. Ini tak tuan-tuan. Lama-lama dia belajar yang ni lain, yang ni lain, yang ni lain. Akhir pun tuan langsung tak buat. Satu. Yang kedua tuan-tuan, menjadi majlis perdebatan. Ni betul tak betul, ni betul tak betul, ni betul tak betul. Sehingga kan kek tulis Merry Christmas pun jadi masalah juga tuan. Bahas buang masa. Ni orang ramai dah mati ni. Dia duk bahas atas kek tu, menatang apa nak tulis. Tuan-tuan faham tak saya cakap tuan-tuan? Buang masa. Betul tuan-tuan? Buang masa. Banyak hal lain yang kita kena fikir tuan. Saya ni kalau cakap kan semangat tuan-tuan. Sebab Syekh Fadhal Marin macam tu tuan. Saya pun naik angin kadang-kadang pun. Bila tengok orang Melayu lembik-lembik ni, geram tak tuan? Geram. Okey. Kalau orang ni rasa tak cukup ilmu, dia rasa tak cukup ilmu, belajar lagi. Tak cukup ilmu, belajar lagi. Itu ada harapan jadi orang soleh. Tapi kalau tak belajar langsung, dia rasa cukup aja. Ini yang paling ramai sekarang tuan. Sebab itu hari raya tuan-tuan tengok sembahyang raya ramai. Sembahyang raya kan ramai tu kan. Tak payah sembahyang raya tuan, senang sangat. Tapi sembahyang-sembahyang lain, sembahyang fardu 5 waktu, ni PKPP ni makin tak semangat datang. Makin tak semangat. Kalau hari Jumaat lompet pagar tuan. Di masjid negeri tu pengurusinya saya. Pengurusi masjid negeri tu. Satu hari jabatan kerajaan itu, ketua-ketua jabatan ada mesyuarat. Jadi habis lambat sikit lah. Dan 12.45 habis mesyuarat. Jadi bergagaslah
Sebab saya arahkan bawa benda ni kan. Ni kena bawa, ni kena bawa, kan tuan kan? Semua ni tak ada dalam kereta tuan. Kena balik pejabat ambil. Masjid negeri sebelah pejabat saya tu. Dekat bangunan majlis pemandaran lama tu. Jadi bila ambil tu azan. Jalan kaki, pintu gate dah tutup. Pintu gate dah tutup. Luar pintu gate tuan-tuan, ramai orang tengok saya. Nak dapat syafaat. Faham tak tuan? Pengarah tuan-tuan, pengarah Jabatan Agama nak begitu tuan-tuan. Nak masuk masjid, mesti dapat punya, betul tuan kan? Mesti dapat punya. Dan dia pula pengerusi. Mesti dapat punya tuan. Dan dia pula glamour. Mesti dapat punya. Akhirnya tuan, saya tengok pintu pagar, jaga tu pun pandai juga. Lepas dia kunci dia lagi. Dia tak duduk situ tuan. Kan? Orang tengok je saya panggil tak jaga tak tuan. Saya balik. Saya sembahyang pejabat. Sebab apa tuan? Kita dihalang tak boleh sembahyang, tak jadi fardu lah pada saya. Balik je. Kan? Orang lain macam ni, ingatkan tunggu belakang pengarah dapat masuk. Ingat senang tuan. Susah orang tengok. Katalah saya dapat buka, saya masuk. Keluarlah tuan-tuan. Tengok pengarah ni letak depan ni. Dia pun tak pakai. Tuan-tuan. Ya tuan-tuan. Okey. Itu yang pertama. Sebab orang tak soleh ni al-qana'atu bil jahli. Dia rasa cukup selesai jahil tu. Wal hirsu 'ala dunya. Yang kedua, tamak terhadap dunia. Tak cukup-cukup dunia ni pada dia. Betul tuan? Ni masa PKPD ni sebenarnya tak perlu mana pun kita keluar. Betul tuan? Tapi nak keluar juga. Tak tahulah pasal apa. Kan? Pergi kedai. Pergi kedai beli apa? Beli tepung. Tanya kat rumah tak ada tepung langsung? Ada lagi 2 kilo. Nampak tuan? Tamak dengan dunia ni tuan-tuan menyebabkan orang jahat, merompak, mencuri, menyamun, menipu. Boleh tuan? Cuba tuan-tuan tengok hari ni orang gila dunia. Mana senang orang Islam? Tak senang orang Islam. Bila ada orang Islam senang, ada yang mengharapkan dia tidak senang. Betul tak? Bila orang beli kereta besar, kita mula terfikir mana ambil duit ni? Kita menyangkakan kita ni zuhud. Tapi apabila kita pandang orang lain lebih daripada kita dalam hal dunia, kita heran dia dapat tu. Sebenarnya tu dah tamak tuan. Susah tuan. Susah. Dia ambil duit mana ni? Gaji lebih kurang macam gaji aku je. Dia ambil duit mana tambah rumah tu? Nampak tak? Lepas pula orang rumah kita pula rajin pergi kedai omeh, beli omeh. Kata omeh Polisen pun murah dah sekarang. Katanya tak? Dah kalah nak kuala bilah bunyinya. Orang rumah kita pula pergi beli emas. Orang rumah sekarang tuan-tuan, dulu payah keluar TV. Sekarang semua ada tuan, lebih handal daripada TV. Ambil gambar keluar dalam Instagram. Tuan-tuan jangan terkejut kalau rumah kita ada TikTok. Gling tunjuk tuan. Akhir tuan, bila kita masyarakat dalam keadaan demikian, ada orang lain tak makan tuan. Maka timbul iri hati, timbul dan sebagainya. Sebab tu tuan, sebenarnya saya banyak nak terang bab ni. Nantilah kalau sempat ke. Ni pun nak habis tuan. Jadi kita tamak terhadap dunia ni menyebabkan kita tidak soleh. Ialah tuan-tuan, nak tinggalkan tempat berniaga kita ketika masuk waktu semayang. Ketika tu pula ramai orang datang. Bahkan ada seorang ulama Negeri Sembilan, Abdul Rahman Al-Jempuli. Dia ni orang Syekh Tarikat Ahmadiyah. Tapi dia mengajar di Singapura dan mati di sana. Dia orang Padang Lebar, Kuala Pilah sana. Dia karang kitab
tentang orang Melayu kekayaan macam itulah di karang kitab. Dia kata antara menyebabkan orang itu tidak kaya, orang yang menego tak kaya lah, sebab memberi hutang dia kata. Suka memberi hutang, rupa tak elok kan. Sebab dia kata kenapa orang yang meniaga ni suka orang bagi hutang kat orang? Supaya orang lain tu beli pergi kedai dia, tak pergi kedai orang lain. Tamak. Kenapa dia suka bagi orang tu hutang? Sebab dia tamak. Dia mengharapkan kedai dia menjadi tumpuan. Akhirnya kata Syekh ni, akhirnya dia yang meniaga tadi jadi miskin, tak kaya. Apa tak tuan-tuan, bila dah mati orang yang berhutang dengan dia tu, waris pun datang. Minta maaf lah pakcik, hutang ayah saya mahal banyak betul kat kedai pakcik ni. Apalah kiranya, pakcik kira selesai lah. Pakcik pun tak sampai hati, selesai lah. Saya ingat arwah ayah saya tu, dia meniaga ikan naik motor. Adalah seorang ni suka berhutang dia, kebetulan dia berumur sikit, banyak hutang dia tuan. Zaman tu kalau tahun-tahun 80-an berhutang 1000 ni banyak tuan. Betul kan? Akhirnya orang yang berhutang dengan ayah saya tu nazak tuan. Nazak. Ayah saya ni pula imam masjid juga. Dia dengar orang tu nazak, dia pun pergilah rumah orang tu. Dia kata, tuan, kalaulah tuan ni sangkut sebab dia hutang ni, saya halalkanlah. Tuan-tuan, tu kan sikit tu, banyak. Bukan dia seorang, ramai lagi. Sak kampung tu kan jauh daripada kedai, jadi awak motor kesian bagi. Akhirnya hutang dia banyak, betul orang berhutang dengan dia tuan. Tapi kerja dia bila orang tu nak mati dia halalkan, bila nak mati dia halalkan. Jadi dalam kes ni dia halalkan, lepas tu orang tu tambah baik, tak nazak tuan. Tapi dia memang nazak betul, bukan dia buat-buat. Akhir yang mati ayah saya tuan. Ayah saya mati. Saya fikir nasib baik juga orang tua ni dihalalkannya. Kalau tak halalkannya payah pula saya nak pergi menuntut tuan. Saat dia jadi tarikah kan, jadi pusaka. Okey tuan-tuan. So hutang ni tanda tamak. Suka bagi orang berhutang tu tanda dia tamak. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli, kedekut dengan apa yang lebih pada dirinya. Ini satu yang saya nak beritahu tuan-tuan. Kedekut ni tuan-tuan, sebab kita tak maju. Saya di Jabatan Agama, kita nak cari 100,000 orang. Saya selalu cakap ni dalam ceramah. Orang Islam ada 700,000 lebih, Negeri Sembilan ni. Kita tolak anak bujang, orang tak ada kerja, perempuan, orang tua, kita tolak semua tu. 200,000 yang ada kemampuan lah untuk memberi sumbangan setiap bulan. Daripada 200,000 tu, kita tolak 100,000, kedekut. Tinggal 100,000 tuan-tuan yang boleh memberi sumbangan. Dan dia menyumbang RM10 je sebulan. Tuan-tuan rasa dapat berapa banyak? 1 juta kan? 1 juta. Cuba tuan-tuan bayangkan, kuat tak orang Islam tuan? Kuat. Tapi kedekut. Tuan-tuan, kedekut ni jadi masalah. Tu bila orang banjir baru ni semua hantar boreh tuan. Boreh gandum minyak, lama-lama rumah dia dah jadi stor boreh tuan. Sampai dia kata dah lah, kami dah tak nak boreh dah, kami nak tilam. Sebab kami nak tidur tak boleh tidur atas boreh ni tuan. Ada yang bagi telur ayam, nak tidur atas telur ayam. Puih pula lah tuan-tuan mencari duit. Macam mana nak cari duit ni? Allah tuan. Sedangkan kita ada kekuatan. Cuba tuan-tuan fikir jauh sikit cakap saya. Kalau ada orang rumah terbakar tuan-tuan, Allah, orang terbakar rumah ni tuan, selalunya kalau tuan-tuan tengok sifat dia, tindakan dia semasa tengok rumah terbakar, dia buat macam mana tuan? Allah, betul tuan? Dia akan pegang kepala tuan.
Saya tengok banyak. Kenapa tuan-tuan? Dia lost everything. Semua hilang. Duit hilang, dokumen hilang, semua hilang, harta tak ada. Seolah isi pinggang pun tak ada yang kat badan dia tu lah. Nak numpang rumah orang serba salah, nak numpang rumah saudara serba salah. Tuan-tuan, bukan senang orang terbakar rumah, na'udzubillah, harap-harap Allah Ta'ala jauhkan kita. Kalau tuan-tuan beri RM10 sebulan lah kan. Bukan banyak, RM10 sebulan. 1 juta kan. Habis jom bomba-nya siasatan, dibuka je tali bolang warna merah tu, kita buat bim baru dia. Tuaris togak rumah baru. Tuan-tuan kan? Itu kekuatan orang Islam. Tapi kenapa jadi jenis tuan? Tak jadi sebab kodakut. Kedekut inilah menyebabkan kita tak jadi orang soleh. Berbeza sangat dengan para ulama sufi punya perangai. Orang sufi ni suka bagi orang makan, suka bagi orang duit. Saya tengok almarhum Syekh Murtada tu, dia bukan, saya tak nampak dia ada bisnes apa tuan. Tapi kadang-kadang orang bil api 300 minta kat dia. Tuan, apa bayar tu? Kalau dia tak ada duit sungguh, dia pergi jumpa kami. Pinjam. Hihihi, aku mufti sengkek dia. Tapi dia tetap bantu orang tu. Okey, sikit gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, warya fil amal. Menyebabkan orang tak soleh ni riak dalam amal. Inilah tuan-tuan, antara kalau orang tak baca kitab Minhajul Abidin. Sebab dia tak tahu apa benda yang menyebabkan amalan dia tak ada pahala. Antaranya beramal dengan riak, beramal dengan ujub. Macam mana contoh beramal dengan riak? Contoh, mungkin tidak. Contoh, dia buat kumpulan baca Quran dalam WhatsApp group. Saya tak bawa handphone pula tuan-tuan. Saya memang jarang bawa handphone ni. Kadang Menteri Besar tanya, ada pengarah-pengarah ni, dia saya telefon tak angkat. Saya tu, saya langsung angkat tangan. Dia bantai tolak. Dia pun buat 30 orang, satu orang satu juzuk, satu orang satu juzuk, satu orang satu juzuk. Kan? Target satu juzuk ni bila? 2 hari. Okey, sampai 2 hari, nombor 1 dan, nombor 2 dan, nombor 3 dan. Nampak kan? Dan lah kau. Sebenarnya pahala tak ada. Betul kan? Dalam kitab Minhajul Abidin tu dia ada sebut bagaimana ada seorang ni diziarahi oleh seorang tetamu. Dia minta kat orang rumah beri kat tetamu ni jubah haji dia yang kedua. Yang ambil jubah abang yang buat haji kedua tu. Beri kat tetamu ni. Kata Imam Ghazali, itu pun dah batalkan pahala haji dia. Sebab apa tuan? Elok orang tak tahu, langsung tahu. Betul tuan? Itu riak lah, takabur lah, kita tahu lah. Dalam kampung Payo ni kalau kita tak datang, tak ada orang masjidnya. Habislah tuan. Iyo, kita macam ni pakai ni. Ujian orang yang melakukan ketaatan lebih payah, lebih daripada orang yang melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat dengan senang menangis tuan. Dia tahu dia miskin. Dia tahu dia miskin kepada Allah Ta'ala. Dia dah buat dosa, dah tak boleh buat apa lagi. Apa lagi? Bergantung pada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang buat taat tuan, dia rasa dia dah kaya tuan. Dia sombong tu. Apa rumah dekat masjid, tapi masjid pun tak jajak, kata dia. Nampak tuan? Jangan tuan, jangan. Kerja kita pergi dakwah, tapi jangan tahkir. Jangan kita pelekeh orang lain oleh sebab kita buat. Kalau sampai tahap tu, tobat tuan kita ni. Tak soleh dah kita tu. Boleh tuan Dan akhir sekali tuan-tuan, wal i'jabu birra'yi, dan ujub bangga dengan kehebatan akal dia, idea dia, pemikiran dia. Ini tuan. Ini yang kadang-kadang saya malu tuan-tuan dengan asatizah ni. Berdebat-debat benda yang remeh-remeh. Imam Ghazali kata apa? Orang alim yang berdebat benda yang remeh ni, dia kena 2 penyakit.
Sama ada penyakit dia hubbul mal, cintakan dunia, atau dia dipanggil hubbul jah, suka nama, sukakan kemasyhuran. Kalau cakap benda yang standard, biasalah kan. Tapi kalau saya malam ni saya mengajar, kita boleh makan monyet. Tuan-tuan, hui handa ustaz ni. Ceritalah monyet yang macam mana apa semua, buang masuk kan. Dulu orang lain dulu belajar tak tinggi dia. Kalau orang tu boleh nafi Imam Syafi'i, tak ada tuan-tuan. Assalamualaikum lah tuan-tuan, tinggalkanlah dia. Boleh faham tuan-tuan? Saya ni cakap tak pandai lembut lah tuan-tuan. Saya sebenarnya malih dengan ajar ni. Ni kali pertama kot tahun ni saya buat kuliah. Kuliah maghrib tak ada kan. Saya cuti je. Saya takut besok jadi sunnah dekat guru takmir lain, dibantai ceramah lelemu. Jadi i'jab birra'i. Sebab itu orang ni tak soleh. Sebab itu tuan-tuan, negara kita sekarang ni dilanda penyakit lawan hujah. Ni hujah ni, hujah ni, hujah ni, hujah ni. Apa lagi 9 sembahyang tarawih 10 tak ada nas. Tiba-tiba jumpa pula nas sahih pula. Betul kan? Apa lagi 9 ni, bagi orang sembahyang dalam penjara. Dulu tuan-tuan. Lepas tu negeri lain semua ikut sembahyang dalam penjara. Jadi tuan-tuan, tak guna kita berdebat. Ijab. Yang pentingnya tuan-tuan, sebagai akhirnya, kita pada malam ini yang rajin pergi masjid, pergi surau ni tuan-tuan, jangan banyak hal. Jangan banyak hal. Ilmu tuan-tuan, belajar buat. Dan tuan-tuan dengan orang Islam ni kasih sayang. Bukan nak takabur, bukan nak bangga-bangga dengan dia orang, bukan nak besar-besar diri dengan dia orang. Kita mesti menjadi orang yang merendah diri dengan orang yang muslimin. Boleh tuan? Kalau kita ambil sikap kita ni, siapa pun kita punya status sosial kita, siapa pun kita kena ambil sikap merendah diri terhadap orang Islam. Kalau macam ni tuan-tuan, tak ada masalah dalam masyarakat kita ni. Ini tak tuan-tuan. Saya ni mula-mula itu lotok tu kena lutu. Saya tahu ada Persatuan Setiausaha Masjid nama. Kan? Baru ni saya ada jumpa lah. Ada banyak betul nampak macam saya dalam tu. Saya tak ada dalam grup tu. Banyak betul nampak kecam saya tu. Dia ada Persatuan Pengurusi Masjid, Persatuan Setiausaha Masjid. Dia punya WhatsApp group dia lah. Macam-macam lah dikata ni kita ni. Saya pun kata tak apalah. Yang dah lopeh-lopeh lah, saya ampun je lah kan. Sekarang ni baru faham agak apa yang saya maksudkan tu. Jadi tuan-tuan cukup sekadar itu, insyaAllah. Kita sembahyang isyak sama-sama. Lepas ni kita meneruskan kehidupan macam biasa. Serulah sahabat-sahabat kita untuk datang ke masjid. Nampak masih banyak ruang lagi kan, suruh datang ke masjid insyaAllah. Ambillah tindakan awal kita lah macam biasa. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Aku lihat hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.